Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'athir, rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Suwangi Attar. Jadi insya-Allah kepada mereka yang datang menyinggah ke channel saya Suwangi Attar, jadi channel saya ni menceritakan tentang perihal agama, perihal motivasi dan juga bab hukum perkahwinan, bab solat dan sebagainya lah. Okey. Hari ini saya tak nak buang masa, cuma nak menjawab beberapa soalan daripada para jemaah beberapa hari yang lepas ketika bila mana saya ditugaskan untuk menjaga SOP di masjid. Ramai yang mempertikaikan, ada 3 benda yang dipertikaikan oleh sahabat-sahabat para jemaah, dan semua orang yang masih lagi keliru tentang bab 3 benda ni. Okey, saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Terima kasih sebelum tu pada mereka yang menonton channel saya ni. Okey, ada 3 benda saya nak tunjuk. Yang pertama sekali iaitu hand sanitizer. Nampak tak ni, hand sanitizer. Okey, yang kedua pula iaitu minyak wangi. Okey, ni minyak wangi. Okey, dan yang ketiga pula iaitu mask. Okey, mask ni cara kaedah pemakaian dia begini. Mask lah, ya. Okey, 3 benda ni saya nak uraikan. Okey, yang pertama sekali saya nak beritahu tentang orang bertanya kepada saya, Ustaz, selepas saya ambil wuduk lalu saya pakai hand sanitizer, adakah sah wuduk saya? Kalau kita tengok balik pada zaman sekarang ni ataupun pada pandemik sekarang ni, musim pandemik sekarang ni, kita cukup menjaga hukum ataupun kita cukup menjaga prosedur SOP di dalam kawasan-kawasan tempat ibadah, macam contoh di masjid. Jadi bila mana kalau sekiranya kita tidak memakai hand sanitizer ni, maka jangkitan kuman akan pergi pada kita, maka dia memudaratkan. Maka dia jatuh pada harus bagi kita untuk memakai hand sanitizer ni. Waktu sekarang, waktu program PKP sekarang ni, PKPB. Tapi lepas ni kita tak pakai, tak apa, tak masalah. Tapi waktu sekarang ni kita kena pakai, iaitu kita kena pakai hand sanitizer ni. Lepas kita ambil wuduk, kita pakai. Sebab apa? Sah dari segi hukum. Walaupun dia beralkohol, dia bukan alkohol yang diminum, tapi alkohol yang dibuat daripada chemical. Kita kena faham, alkohol yang dibuat daripada chemical dan alkohol yang diperbuat daripada proses penampaian ataupun proses daripada buah-buahan lain. Tu kena faham. Jadi hukumnya harus memakai hand sanitizer ketika kita nak solat di masjid waktu sekarang. Ni hand sanitizer. Dan yang kedua pula, orang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah hukum kalau sekiranya saya memakai minyak wangi yang beralkohol? Okey, kalau kita tengok balik sekarang ni, mana ada minyak wangi yang tidak ada alkohol? Semua minyak wangi yang ada alkohol. Contoh minyak wangi, kalau kita pergi di Mesir pun, ataupun kalau kita pergi di tanah-tanah Arab ataupun di Egypt dan sebagainya, ataupun di Mekah, Madinah, mereka akan pakai minyak wangi yang beralkohol supaya alkohol itu kandungan dia ataupun kondisi dalam dia boleh menyebabkan tahan lama. Okey, harus diingat bahawasanya etanol, contoh minyak wangi ni, ada orang tanya saya, Ustaz, sah tak kalau sekiranya saya pakai minyak wangi beralkohol? Maka sah dari segi hukum. Sebab kita tengok balik, minyak wangi yang beralkohol ni bukan alkohol yang diperbuat daripada buah-buahan, proses penampaian macam orang minum arak tu. Yang orang minum arak tu, itu alkohol yang diharamkan. Kalau kita sapu pada baju pun tak boleh. Tapi alkohol minyak wangi ni hukumnya harus pakai, tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan solat. Sebab alkohol yang digunakan dalam proses pembuatan minyak wangi ni adalah alkohol daripada chemical, bukan daripada bahan-bahan arak dan sebagainya. Jadi kena faham. Sebab kalau tak letak alkohol dalam ni,
maka minyak wangi ni tidak boleh tahan lama. Sebab itulah dia bertahan 6 jam, 7 jam, 8 jam. Ada yang bertahan sampai 2, 3, 4 hari menggunakan ni. Saya sendiri pun pakai minyak wangi yang beralkohol. Sebab apa? Sebab bersih dan suci. Bukan bermakna nak, kita kena faham konten ataupun kondisi alkohol tadi. Alkohol yang minum tadi itu arak yang memabukkan. Yang ni alkohol yang digunakan untuk membuat minyak wangi. Dia ada dua perbezaan di situ. Kalau kita kaji balik, kalau kita tengok balik, tuan-tuan boleh berhubung dengan pihak Jawi ataupun pihak JAKIM ataupun Jabatan Mufti. Dia akan bagikan penerangan secara detail. Jadi saya tak nak bagi penerangan secara detail. Sebab kenapa? Sebab saya bukan bahagian hukm halal. Cuma nak menyatakan di sini, fatwa ataupun muzakarah bersepakat mengatakan boleh kalau kita pakai minyak wangi yang beralkohol, sebab dia bukan alkohol yang diminum ataupun proses penampaian daripada buah-buahan, sebab dia dibuat daripada chemical. Kena faham. Okey, yang tu ramai keliru. Kadang-kadang ramai orang tanya, ustaz, boleh tak kalau saya pakai minyak wangi alkohol ni? Tak boleh. Boleh, tak masalah, sebab dia bukan alkohol daripada buah-buahan. Kita tengok balik, kalau dari segi hukum fiqh, proses penampaian buah-buahan tadi dia ada beberapa tahun, barulah dia akan jadi arak. Barulah kita tidak boleh, kita haram minum. Tak boleh. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu memakai mask. Ada orang tanya pada saya, ustaz, apakah hukum kalau sekiranya saya memakai mask ketika solat? Sebab kita nak kenakan bahagian hidung dengan tempat sujud. Tapi kenapa tak boleh, ustaz? Kenapa kita kena pakai mask? Okey, sebenarnya kalau kita tengok balik, muzakarah telah bersepakat menyatakan kita kena berada dalam masjid atau tempat ibadah dalam musim PKP ni tetap kena pakai mask dalam masjid, sebab kuman tu akan berjangkit dalam pengudaraan, proses pengudaraan. Jadi kita kena pakai mask. Jadi orang tanya pada saya, ustaz, maka hukum jatuh pada harus, sebab dalam keadaan darurat sekarang, dalam keadaan yang ada pandemik. Jadi jangan kita pertikaikan ketiga-tiga benda yang telah muzakarah putuskan. Sebab tu kita kena sentiasa rujuk dengan Jabatan Agama Islam, ataupun kena rujuk dengan JAKIM, ataupun kena rujuk dengan bahagian fatwa ataupun bahagian pejabat mufti yang mengeluarkan fatwa tersebut. Okey, jadi saya rasa tidak ada masalah kepada kita untuk memakai bau-bauan ketika solat, dan juga tidak ada masalah kalau kita pakai sanitizer. Sanitizer ni kita pakai waktu ketiga dalam PKPB sahaja dalam masjid. Kalau contoh dalam ibadah, kat mana-mana pun kita kena pakai ni, tapi dalam masjid tetap kena pakai. Okey, dan seterusnya pula iaitu mask pun kena pakai. Ada orang bertanya pada saya, ustaz, kenapa masjid tak boleh kita sembahyang beramai, sedangkan pasar raya boleh buka, sedangkan sedangkan pasar raya pun orang boleh berkepit-kepit, orang boleh jalan dalam keadaan yang rapat-rapat, tapi kenapa dalam masjid kita perlu tidak merapatkan saf? Okey, berbalik semula kepada muzakarah fatwa ataupun ulama menyatakan, sebab kita tak nak kita nak jaga orang masjid, kita nak jaga orang Islam. Sebab apa? Sebab kita tak nak orang memfitnahkan Islam itu sendiri. Kita tak jaga orang dekat pasar raya, kita tak jaga orang pergi ke pub dan sebagainya, tapi kita jaga orang dalam masjid. Sebab mereka tu kita perlu jaga. Sebab ulama ni difikir panjang, bukan macam kita fikir. Ulama fiqh ni difikir panjang, bukan macam kita fikir. Ulama ni dah banyak kajian dia buat, dah banyak benda dia buat. Jadi kita tidak boleh membelakang ulama, dan kita tidak boleh membelakangkan fatwa, dan kita tidak boleh berfatwa sendiri. Kena rujuk dulu kepada Jabatan Agama Islam, dan juga Jabatan Mufti, dan juga Jabatan di tempat tuan-tuan. Okey.
Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk maklumat sahabat-sahabat saya dan semua para sahabat dan apa nama tu, Allahu Akbar, dan semua yang mendengar tazkirah saya ataupun penyampaian saya pada hari ini. Jadi insya-Allah yang baik itu daripada Allah Taala, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Saya mohon kemaafan, dan sekiranya ada terkasar bahasa dan terlajak bicara, insya-Allah maafkan saya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.